Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah meninggal dunia kemarin. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mendiang ialah seorang perempuan berumur 82 tahun yang merupakan kes 1435 yang telah didapati positif pada 21 Ogos. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi mendiang. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. 103 kes baharu lagi jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan jumlah kumulatif kes kini meningkat kepada 2,565 orang. Terdapat 54 tambahan kes-kes baru kepada 11 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 49 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 61 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa kepada jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 725 orang. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 1,829 kes aktif di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 7 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala satu lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 28 kes yang lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,169 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 227,030 ujian. Program vaksinasi kebangsaan mencatatkan jumlah penerima suntikan vaksin COVID-19 tertinggi pada Sabtu 28 Ogos lalu sejak program itu bermula di negara ini. Menteri Kesihatan mengongsikan sejumlah 10,826 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan setakat ini 19.4% rakyat dan penduduk negara ini telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Saya menyuruh kepada semua lapisan rakyat dan penduduk di negara ini bagi bersama-sama menyahut usaha kerajaan untuk mencapai sekurang-kurangnya 70% penduduk di negara ini mendapatkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 ke arah kesejahteraan semua. Sementara itu, bagi meningkatkan kapasiti ujian swab bagi SARS-CoV-2, sebuah pusat swab yang menggunakan kaedah pandu lalu ataupun drive-thru akan mula beroperasi pada hari Isnin 30 Ogos 2021. Pusat swab yang ditempatkan di Pusat Insani Seria ini akan beroperasi sebagaimana tata cara di Pusat Swab Pandu Lalu Bradex seperti berikut.
Perkhidmatan ini hanyalah bagi mereka yang mempunyai nombor BRUHIMS yang sah sahaja. Hanya 2 orang sahaja dibenarkan untuk mendapatkan ujian swab di dalam sesebuah kenderaan, iaitu seorang pemandu dan seorang penumpang. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini hanya akan diberikan kepada penumpang yang berumur 12 tahun ke atas. Hanya satu tempahan saja perlu dibuat bagi setiap kenderaan, yang mana tempahan boleh dibuat melalui aplikasi QUp. Perkhidmatan di pusat ini dibukakan kepada orang ramai tanpa mengira warna kod BRUHealth. Akan tetapi, pemegang kod BRUHealth berwarna ungu adalah dinasihatkan untuk datang di antara jam 5 petang hingga 7 malam sahaja. Perkhidmatan di pusat swab ini bukanlah untuk mana-mana individu yang memerlukan ujian swab bagi tujuan keluar negara atau pre-departure swab. Ujian swab bagi tujuan keluar negeri atau pre-departure swab boleh diperolehi di pusat-pusat swab lain sebagaimana lazimnya. Pusat swab lalu Pusat Insani Siri ini akan beroperasi pada setiap hari, iaitu hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu sahaja, dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Semasa sidang, Menteri Kesihatan melahirkan penghargaan kepada semua sukarelawan yang turut serta membantu usaha membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada sukarelawan-sukarelawan tanah air yang terdiri daripada belia-belia, pihak NGO dan kaki tangan kerajaan yang telah tampil berganding bahu dan bertungkus lumus menjalankan pelbagai tugas. Kesanggupan, komitmen dan semangat tolong-menolong yang mereka telah tunjukkan selayaknya mendapat pujian. Saya difahamkan bahawa setakat ini para sukarelawan telah membuat penghantaran catuan makanan kepada hampir 5,000 buah rumah di seluruh negara. Oleh itu, orang ramai yang berhadapan dan berurusan dengan mereka adalah diminta untuk memberikan kerjasama dan memperlakukan mereka dengan hormat dan sopan santun. Belia-belia sukarelawan ini mewakili pihak kerajaan semasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan mengikut SOP-SOP yang telah disediakan. Masih terlalu awal untuk menilai keberkesanan vaksin COVID-19 kerana ia bergantung kepada antibodi individu dalam melawan virus tersebut. Menteri Kesihatan menjelaskan demikian sebagai respon kepada isu tempoh keberkesanan vaksin yang hanya bertahan selama 6 bulan. Menteri Kesihatan menyatakan lebih banyak kajian diperlukan dari pengalaman negara lain. Selain itu, bagaimana untuk menanganinya selepas tahun sama ada vaksin baharu atau vaksin pengkalak diperlukan. Suntikan dos ketiga menurut Yang Berhormat adalah tidak diperlukan buat masa ini dan dos lengkap sangat diutamakan. Berkaitan pencemaran vaksin Moderna di sebuah negara, Menteri Kesihatan menyatakan pihak kementeriannya telah menghubungi pembekal vaksin tersebut dan vaksin yang ada di negara ini tidak mempunyai hubung kait dengan isu berkenaan. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan terus memantau dan mengutamakan keselamatan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan mengenai isu kehilangan kerja. Tambahnya, Job Center Brunei bagaimanapun bersedia membantu mereka yang ingin mencari pekerjaan dengan menyediakan lebih 300 pekerjaan baru. Kalau kita ini dibandingkan dengan sebelum COVID-19 ini, ataupun Auda mungkin sudah biasa menyaksikan dokumentari yang diterbitkan dalam pelbagai bahasa seperti Melayu, Inggeris dan beberapa bahasa lain. Namun berlainan dengan dokumentari pendek tempatan yang menggunakan dialek Kedayan. Untuk mengetahuinya, kru Mojo RTB News membawakan laporannya. Jadangan bila awal bangun mau ajiki tu anak siput pun awal bangun kamu. Kerjaya sebagai seorang guru bukan penghalang bagi Muhammad Alwi bin Muhammad Saleh atau Alwi Saleh untuk menerbitkan beberapa video pendek. Video-video terbitannya lebih berbentuk hiburan tetapi berinformasi. Walaupun video semut terbitannya agak ringkas, namun dialek Kedayan yang digunakan dalam video tersebut
memudahkan penonton untuk memahami jalan ceritanya. Sebenarnya it's just for fun, macam syok-syok sajalah. Jadi ngam kan masa ni kan kita ni dah dapat berjauhkan senang kemarin. Jadi pagi itu aku keluar rumah, waktu aku samut kan. Start aku macam membuatlah video tu. Kenapa dalam bahasa Kedayan itu? Sebab atau andang tuan kami bilang hai di rumah. Kalau sama mama sama bapa, itu sudah bilang hai. Jadi lebih senanglah bagiku untuk bercerita dalam bahasa Kedayan. Taranah di rumah bukan bermakna tidak melakukan apa-apa. Bagi Alwi Saleh, peluang tersebut dimanfaatkan sebaiknya untuk membuat penyelidikan mengenai beberapa jenis serangga. Wam kala jawang putih. Location depan jauh. Depan rumah. Antara rumah itu kaya. Ada tetes samut berapa jenis? 3 jenis sudah aku jumpai samut di rumah ini. Jadi equipment-nya paling simpel lah. Semua orang terdapat. Dapat yang banyak macam hitam ini nah. Telepon saja, mobile atau aja. Dengan hanya taranah di rumah, Alwi Saleh telah menerbitkan dokumentari semut dalam 5 episod. Audio di luar sana juga boleh memanfaatkan masa terluang taranah di rumah dengan sebaiknya. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab dan sama-sama melindungi diri dan masyarakat. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Acak kamu lihat tu bisa mahaga bahatu. Dah lama pulang dekat pandai bahatu, samut pulang pandai. Tanah tah di rumah sama-sama melindungi. Ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19, pelbagai inisiatif pembelajaran secara dalam talian atau online giat dijalankan. Pusat Dakwah Islamiah Bahagian Pembangunan Mu'alaf melalui Pejabat Unit Dakwah Daerah Belait juga tidak ketinggalan mengadakan kelas bimbingan Mu'alaf Daerah Belait secara dalam talian. 32 orang peserta saudara baru mengikuti kelas secara dalam talian. Kelas seumpamanya bertujuan untuk membolehkan pelajar meneruskan pembelajaran masing-masing secara dalam talian. Kelas yang diadakan pada setiap hari Ahad selama 2 jam itu dikendalikan oleh 2 tenaga pengajar kelas bimbingan Mu'alaf Daerah Belait. Kelas bimbingan mu'alaf ini dimukayakan bagi para mu'alaf untuk mendalami lagi ilmu agama Islam, lebih-lebih lagi ilmu Iqra dan mengaji Al-Quran Al-Karim. Tetapi dengan musim pandemik yang kita lalui pada masa ini, kelas ini telah ditukarkan menjadi atas talian, iaitu online melalui aplikasi Zoom. Agar para pelajar dapat mengikuti dan memahami pembelajaran secara atas talian atau online ini. Dan pada masa yang sama, saya dan para pelajar berdoa agar negara Brunei Darussalam dihindarkan daripada wabak yang sedang melanda pada masa ini, agar kami dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa yang mana sebelum ini. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 pada masa ini, sekolah-sekolah muzik di negara ini turut menjalankan sesi pembelajaran secara dalam talian. Kaedah itu dilaksanakan sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19. Antara sekolah muzik yang mengadakan kaedah pembelajaran secara dalam talian adalah Harmony Music School dan Expression Music Academy. Menurut guru piano di sekolah berkenaan, ketika ini sesi pengajaran hanya untuk 5 penuntut sahaja dalam sehari secara dalam talian. My teaching schedule so that I would only have to set up once, teach all my students to keep the energy flowing and to be more time efficient. The initial response of the students and parents is that they still prefer actual physical lessons over the online. Sementara itu, Sheila Calzado, guru muzik dan vokal Expression Music Academy berkata menjalankan kelas muzik secara dalam talian merupakan sesuatu yang mencabar. Despite the challenges we are facing right now, we choose to embrace the possibilities to make our students still enjoy their musical journey while we are doing online classes. And we are very thankful and grateful to all our parents and students for being so cooperative and having a positive response regarding online classes. Beberapa pelajar rata-rata berpendapat mereka lebih cenderung belajar muzik bersama guru secara bersemuka.
Namun ketika ini pembelajaran secara talian adalah langkah terbaik dalam membantu kerajaan mengawal penularan wabak. Excitement and the feeling. So, same as normal classes. They're just as fun. You learn just as much. You can still communicate fairly well. The only big difference is that you're at home. Yes, I do enjoy it. It's more fun even though I miss my friends. I took it to see them online. Stay home, stay safe and have a good day. 3 warga negara tempatan ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan curi kabel milik syarikat UNN. Kejadian curi tersebut berlaku pada Sabtu 28 Ogos lalu di kawasan Kampung Sibulu, daerah Tempurung. Semasa ditahan, keanggotaan Balai Polis Bangar, pasukan polis di Raja Brunei menemui beberapa wayar besi tembaga dipercayai potongan wayar kabel yang telah dicuri dan peralatan bagi kegiatan penyalahgunaan dadah telah ditemui. Suspek pertama dan kedua adalah lelaki yang berumur 33 dan 36 tahun, manakala suspek ketiga adalah perempuan berumur 24 tahun. Beberapa peralatan dan perkakas untuk mencuri telah dirampas dan dijadikan bahan bukti. Kesemua suspek dibawa ke Balai Polis Bangar bagi menjalani siasatan dan untuk siasatan lanjut pihak Biro Kawalan Narkotik BKN.